A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna fahma, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Yang Berhormat Tuan Pengerusi Qaryah Masjid Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasanya yang sempat hadir bersama-sama pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Ustaz Adli, Ustaz Zul dan pegawai lainnya yang sempat hadir pada pagi ini. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan masyarakat dan jawatan kuasa yang sempat bersama-sama pada pagi ini, pengimarah-pengimarah masjid, pengurusi-pengurusi dan jawatan kuasa masjid Asai Surau yang sekitarnya dengan masjid kita ni, hadirin hadirat sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, dipanjangkan usia, diberikan nikmat, dan nikmat yang paling besar Allah Taala beri kepada kita ialah nikmat yang dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang lahir umur panjang, ramai orang hidup badan sehat, ramai orang dapat rezeki banyak, tetapi tidak dikurniakan nikmat iaitu berada atas hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat terbesar yang perlu kita jaga sampai bila-bila, mudah-mudahan umur kita yang masih ada ini akan kita manfaatkan untuk mendapatkan banyak lagi kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita menyambung balik kuliah kita kenaan dengan al-azkar ataupun himpunan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang pertama kita kena lihat bahawa golongan berzikir ini memang ada disebut dalam Quran secara terang. Kalau tuan-tuan pernah dengar dalam surah Al-Ahzab, Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimat, muslimin muslimat ada sebut, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin lelaki dan perempuan ada sebut, wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, orang yang tetap dalam ketaatan, orang yang tetap dia konsisten, qanitin wal qanitat ada sebut dalam Quran, was-sadiqina was-sadiqat ada sebut dalam Quran. Generasi ini iaitu sadiqin sadiqat ni orang yang membenarkan wahyu Allah SWT, membenarkan firman Allah SWT, membenarkan segala-gala yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini was-sabirina was-sabirat ada dalam Quran, sabar, orang yang sabar ada yang disebut dalam Quran, wal khashiina wal khashiat orang yang khusyuk, khusyuk di kalangan lelaki dan perempuan ada sebut dalam Quran. Dan itu dalam surah lain pun ada sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang mukmin ni berjaya, tapi Allah Taala sebut syaratnya khusyuk solatnya. Khusyuk ni macam mana khusyuk? Itu hadir hati dalam ibadah yang dia lakukan, hadir hati dalam ibadah yang dia lakukan. Iaitu kemudian ada mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Siapa mutasaddiqin wal mutasaddiqat? Tadi sadiqin sadiqat, ni mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Siapa? Golongan yang memberi sedekah. Ada sebut dalam Quran juga. Banyak lagi surah-surah lain ada sebut. Apa lagi yang disebut? Was-saimin was-saimat, golongan yang berpuasa. Disebut dalam Quran juga orang yang golongan ini ada, was-saimin was-saimat. Kemudian wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kemaluannya. Jaga kemaluan ni banyak segilah, banyak semua benda.
Dari segi pada isteri, jaga kemaluan ni bukan tidak bersama, tak. Dia menghalakan kepada barang yang halal kepadanya. Itu semua adalah termasuk, ya, termasuk benda-benda kemaluan ni juga ialah benda yang kita bagi pada benda yang hak. Ya, kadang-kadang orang tak tahu bersama suami isteri ni adalah sedekah. Tak tahu. Orang ingat kita melayan isteri ni tak ada pahala. Melayan isteri ni sedekah, tuan-tuan. Walaupun percuma, sedekah tu. Kan, jadi tak adalah masalah rumah tangga. Kalau mana-mana kita pergi pun kadang-kadang tak tahu. Saya kata awak layan suami sedekah, suami layan awak pun sedekah. Benda boleh buat, ya, sedekah. Kalau dengan niat-niat betul lah, bersedekah kepada Allah SWT. Tak ada apa nak sedekah. Suami isteri tak tahu apa nak bagi, barang kemah ke roti semua dia dah biasa. Maka boleh fikir benda yang lain selain daripada tu. Antaranya ialah menunaikan hak tu juga adalah sedekah. Itu kepada dia. Kemudian grup yang lain ialah wadh-dhakirinallaha wadh-dhakirat katsiran wadh-dhakirat, orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, dan golongan perempuan juga yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sebut semua golongan yang tadi yang saya dah sebut tadi ni, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ujung tu Allah Taala kata apa? Allah siapkan untuk mereka maghfiratan wa ajran azima. Maghfirah ni apa? Maghfirah ni biasa kita dengar ghafara. Ghafara ni apa? Keampunan. Maghfiratan wa ajran azima. Ajran azima, dia tak nak kata ajran kathira, tak ada sebut aku bagi mereka pahala yang banyak, tak. Ajran azima ni pahala yang besar. Besar ni kita tak boleh bayang. Barangkali kita buat satu, tapi Allah Ta'ala besarkan berlipat kali ganda, tuan-tuan. Itu kerja Allah SWT. Allah Ta'ala punya urusan. Mungkin barangkali itulah yang akan menyelamatkan kita besok di akhirat. Kita tak tahu. Sebab itu jangan kita pandang remeh kepada setiap kebaikan yang kita buat. Walaupun angkat wuduk, walaupun kita sentiasa berjaga-jaga dalam wuduk, walaupun kita ni menyingkirkan barang-barang berbahaya daripada jalanan, walaupun kita menyelamatkan orang lain daripada benda-benda bahaya dan sebagainya, itu semua adalah benda-benda baik yang kita buat, yang tidak harus kita pandang benda itu sebagai satu benda yang remeh. Lepas batal air semayang, duduk dalam bilik air, nak keluar, nak mandi, dan lepas mandi semua nak keluar bilik air, alamak aku tak ada wuduk, hati tu dah terdetik dah. Tak apalah, bukannya penting pun. Bukan penting pun, memang tak penting, tapi jangan pandang remeh kepada baik yang kecil tu. Barangkali dengan berwuduk itu tadi pahala kita banyak, kan, berlipat kali ganda. Macam itulah caranya. Bukan kata kita pandang remeh ni maknanya yang tetap. Maknanya kadang-kadang kita pandang benda sunat ni tak ada penting pada kita. Kita pandang yang wajib saja. Benda sunat ni juga kadang-kadang, tuan-tuan, memberi pulangan yang cukup besar kepada kita. Kemudian yang keduanya, orang yang berjaya ni juga adalah golongan-golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hari ini kita cakap soal norma baru dalam hidup kita. Norma barulah kita katakan, norma baru kehidupan kita yang biasa ni. Kita nak letak satu norma baru dengan cara kita jaga kebersihan, dengan jaraknya, dengan memikirkan keperluan. Perlu kita tidak kita pergi ke satu tempat itu, ya, kita banyak aspek kita fikir. Maknanya kita jaga diri kita sendirilah, tak ada orang lain boleh jaga diri kita. Ya, selama ni semua kita nak orang jaga diri kita, kita sendiri tak nak jaga diri kita. Maka hari ini sampai masanya nak jadi masyarakat maju, Allah Ta'ala bagi tahu pada kita antara ciri-ciri yang perlu ada ialah orang untuk kena jaga diri dia sendiri. Kena kisah pasal diri dia. Nak masuk neraka ke, nak masuk syurga ke, nak azab kubur ke, tak nak azab kubur ke, setiap orang kena kisah pada diri dia. Sebab tu dalam firman Allah SWT, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Setiap orang ni dia mesti tengok diri dia. Jangan tengok diri orang, tengok diri dia sendiri. Lepas tidak, selamat tidak, kisah diri kita, baru kita kisah pasal orang. Jadi dalam Islam dah diajar bagaimana firman Allah SWT, bagaimana hadis Nabi SAW, sabaqal mufarridun, sesungguhnya sentiasa al-mufarridun itu mendahului.
mendahului kita semua. Siapa ni al-mufarridun ni? Qalu, maka bertanyalah para sahabat, wa mal mufarridun ya Rasulullah, siapalah golongan mufarridun ni? Tak pernah dengar pun. Mufarridun tak pernah dengar. Muslimun dengar, mukminun dengar, mufarridun ni jangan dengar. Siapa mufarridun? Maka bila dengar soalan itu, maka Nabi SAW menyebut qala adz-dzakirun, adz-dzakirun Allah katsira wadz-dzakirat, iaitu orang yang sentiasa memperbanyakkan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni golongan ni. Golongan ni tuan-tuan, ya. Mesti kita ni. Sebab apa sekarang ni kita punya dugaan banyak. Tuan-tuan tengok baru-baru ni dekat dalam Instagram kan, tu insan yang tak kenal malu tu, yang seorang tu kan, daripada Mekah sampailah Covid ni pun tak malu lagi. Sekarang duk telanjang, pergi PD duk telanjang pula kan, pakailah benda-benda tak patut pakai. Itu saya kata orang Islam Malaysia ni dah tak boleh selesai benda. Dia seorang pun tak boleh buat apa dah. Dia seorang aja tuan-tuan. Kalau lah ya, jenis nyah-nyah gitu banyak sangat, mungkin tak boleh ni. Dia seorang pun tak boleh selesai. Pejabat agama tak pergi samang ke dia? Pejabat agama buat apa? Pergilah samang dia, pergilah hantar. Dia orang Islam kot kan. Kalau minum arak boleh sebat itu hari, mabuk itu hari, pramugari apa boleh sebat kan, boleh rotan, takkanlah macam tu tak boleh sebat. Telanjang kot kan, telanjang, orang telanjang dulu boleh kena saman. Ini telanjang macam contoh lah, ni saya cakap ni contoh, tak sebut siapa-siapa, tapi nak bagi tahu ni kelakarlah kita ni kan. Di tengah-tengah orang Islam ni ada orang Islam yang secara terang tidak hormat, kita tak boleh kata apa, maknanya cabaran. So anak-anak kita duk tengok ni, oi bagus berani orang ni, tak ada tindakan pun, kita semua bersubahat mempromosi segala-gala barang-barang yang dipakai kat badan dia. Saya saja telanjang ni, pasal saya nak tunjukkan saya punya jenama pakaian dalam ni. Saya saja telanjang ni nak tunjukkan jenama spenda saya, nak tunjuk ni. Lama-lama besok anak-anak kita menganggap bahawa benda ni satu norma baru juga, halal pada dia tuan-tuan. Golongan wanita juga patut saman orang ni, sebab dia mengeksploitasi tubuh wanita untuk diperagakan. Patut eksploitasi. Benda ni juga boleh di-charge sepatutnya. Tapi yalah, kita tak boleh kata apa kan. Kita ni kan biasalah kan, jadi tak boleh kata apa. Mudah-mudahan adalah pihak-pihak yang akan tampil selepas ni. Saya yakin akan ada yang tampil untuk bagi tahu benda ni kan. Pasal bagi pada saya tak tahan lah nengoknya. Maknanya kalau kita diam, as-sukut alamatur redha. Kalau kita diam gitu berarti kita redha sama. As-sukut alamatur redha. Kita kalau diam aja, maknanya itu sebab dia rasa kita suka dia, pasal kita diam. Jadi tak boleh kita biar gitu, maknanya kita buat sesuatu. Jadi ini antara bentuk cabaran pada hari ini. Bila sebut norma baru, tuan-tuan semua dalam internet, dalam apa semua ni, dalam masa yang sama dalam handphone tuan-tuan juga ada benda-benda macam ni. Sebab itulah bahaya pada anak-anak kita juga, sangat berbahaya kepada anak-anak kita juga tuan-tuan, generasi kita ya. Sebab mereka ni adalah golongan-golongan yang memang hidup mereka ni banyak bergantung kepada perisian-perisian ataupun jenis smartphone macam ni kan? Tak boleh kata apa. Jadi tuan-tuan, ya, inilah yang kita katakan tadi, ya, norma baru ni juga antara lainnya tuan-tuan adalah kita banyak berzikir kepada Allah. Dulu masuk kedai kita tak baca zikir. Ini kita masuk kedai, langkah saja nampak kedai tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan Allah daripada segala kejahatan makhluk ciptaannya. Kita minta perlindungan dengan Allah SWT. Dulu tak baca doa. Sekarang norma baru bukan basuh tangan aja, doa lah sekali. Betul tak tuan? Bila tuan-tuan pergi cek dekat klinik tu, dia cek tuan-tuan ada COVID ke tidak, dia bukan cek tangan aja. Lubang hidung tuan-tuan pun disodok lubang hidung tuan-tuan pun dicucuk tuan-tuan. Makna kuman ni kalau ikut betul-betul lah cara nak atasi COVID ni tuan-tuan, bukan saja tuan-tuan ambil sanitizer tu tuan-tuan sapu kat tangan, tuan-tuan ambil sanitizer tu jolok dalam hidung kali. Sebenarnya itu cara yang betul. Kalau tuan-tuan tanya pakar pun kena masuk gitu dalam hidung tu. Pasal apa tuan-tuan? Itu cara betul, sebab dia hidup kat tempat-tempat macam tu, tuan kena buat.
Kenapa tangan aja? Menunjukkan bahawa ini dia kata tadi, tak cukup mengatasi benda ni. Sebab Islam sudah mengajar kita melawan musuh yang tak nampak ini sejak daripada kita peluk Islam lagi. Mana ada agama dalam dunia yang lawan musuh yang tak nampak? Yang ada hanya Islam je. Islam aja tuan-tuan. Semua lawan musuh nampak. Sampai orang kata, kamu duk lawan setan-setan ni, lawan jin setan ni, kamu nampak ke jin setan tu? Tu hebat Islam, dia lagi advance. Musuh tak nampak disuruh lawan. Umat Islam ni diajar melawan musuh yang tak nampak sejak daripada dia peluk Islam lagi. Mana ada agama lain macam tu? Mana ada bangsa lain macam tu dalam dunia tuan-tuan? Tak ada. Orang Islam je yang ada benda ni. Jadi kita ni dah diajar dah. Bagaimana tuan-tuan kan? Antaranya untuk lawan benda-benda ni adalah antaranya ialah memakai doa mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Contohnya saya sebut sebelum ni, kita tidur, setan ikat kepala kita, ikat dengan simpulan. Kalau tuan-tuan nampak simpulan tu, tuan-tuan boleh buka tak? Boleh buka. Tapi soalannya simpulan yang diikatkan itu tak nampak. Macam mana tuan-tuan nak menanggalkan benda tu? Seorang lelaki dirasuk oleh satu makhluk Allah SWT, dia dirasuk. Macam mana tuan-tuan nak ambil makhluk tu dikeluarkan daripada badan dia sedangkan tuan-tuan tak nampak? Macam mana? Kita tak boleh buat apa. Begitu juga tuan-tuan, dalam bab-bab macam ni, kita ni tak nampak benda-benda ni. Antaranya COVID-19 ni pun makhluknya kita tak nampak, dengar cerita je. Dengar cerita je tuan-tuan. Tetapi Islam dah ajar kita jaga diri kita. Macam mana? Antaranya selain daripada kita berusaha menjaga diri kita ni dengan mengikut norma-norma baru, dengan SOP yang ada seperti mana masjid kita buat hari ni, kita juga tuan-tuan boleh juga berusaha menambah baik dalam nilai kita punya ni dengan cara kita banyak berdoa kepada Allah. Nampak kedai, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Langkah kaki kanan ambil berkat, masuk dalam kedai, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sentuh barang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pergi kaunter bayar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu kita nak kata tu, itu kaedah-kaedah dalam Islam. Itu norma baru juga. Daripada kita jadi orang yang tak pernah berzikir kepada Allah, hari ini kita banyak lagi berzikir kepada Allah SWT. Ini pun salah satu juga yang perlu kita cuba-cubalah biasa-biasakan diri kita untuk buat perkara ni. Itu salah satulah. Apa kita buat pun, apa saja. Kita pergi majlis kahwin, nampak kenduri kendara, nak masuk a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita bacalah. Paling tidak baca bismillah, paling tidak baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa saja namanya doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kamu doalah kepada Tuhan kamu dengan tadarru' wa khufyah. Itu yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Itulah tujuannya, nak jadikan kita ni sebagai orang yang layak untuk hidup di dalam dunia yang serba mencabar hari ini. Itu kaedah baru, iaitu banyakkan berzikir kepada Allah SWT. Yang ketiganya, zikir ni dibudayakan dalam kehidupan kita, seawal diri kita dan keluarga kita. Sebab itu Nabi SAW telah pun menyebut dalam satu hadis, idza aiqazar rajulu ahlahu minal laili, apabila seseorang itu dia bangun tengah malam, dia kejutkan ahli dia. Ahli ni tak semestinya anak. Ahli ni adalah, ada ulama mentafsirkan ahli itu sebagai isteri. Isteri kita tu adalah ahli kita. Banyak orang bangun tidur tuan-tuan kan, dia tak pernah heran isteri dia tak bangun. Banyak orang yang pergi semayang subuh, dia tak heran bini dia tak semayang. Dia tak peduli. Apa banyak orang yang jadi alim tapi dia tak heran bini dia buka aurat. Bukan kata tak heran. Tak heran kat sini tuan-tuan ada banyak maksud. Tak heran kat sini ni maknanya memang tak peduli lah. Yang keduanya, dia peduli tapi tak boleh buat apa. Ni macam-macam. Tapi tuan-tuan kena ingat, di mana kita berada, usaha dakwah ni perlu buat. Usaha dakwah ni perlu buat. Walaupun tuan-tuan tak boleh tegur, tapi mesti ada kaedah lain menegur dia. Mesti ada tuan-tuan kan. Contohnya buka lampu. Buka lampu tu tanda kejut lah tu kan. Dia tak mahu, nak kata macam mana? Just tanya, hantar kat WhatsApp tu subuh.
Contoh gitu kan, dia pun tengok WhatsApp tu bunyi ting 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 ting, dia pun bangun celik. Dia kalau azan dia tak bangun, bunyi WhatsApp tu dia akan bangun. Ting 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 ting, dia pun bangun, mata tengok. Laki dia hantar subuh subuh subuh. Gila orang tua ni. Letak tutup. Tak apalah, walaupun gitu, at least adalah usaha. Tahu tak? Tak adalah kita redha kepada benda yang haram. Benda yang dibuat macam itulah. Anak kita dah tahu anak kita jenis memang tak bangun, dah belengkor tangan. Tak apa, buka je lampu, matikan kipas ke. Biar kuang-kuang dia bangun. Kita niatlah dalam hati kita, ya Allah Tuhan, aku tutup kipas ni sebab nak kejut anak aku bangun subuh. Macam itulah, maknanya adalah usaha sedikit. Sebab kita orang Islam tak boleh redha. Sebab ayat hadis ni dia kata barang siapa yang bangun tengah malam kejutkan isteri dia sama dengan dia, fasallaya, dia bangun solat sama. Bangun solat sama, tuan-tuan. Sebab dalam hidup kita ni, realiti masyarakat hari ni memang betul, kalau ayah tu pandai, biasa dia pandai sendiri. Ada tak doktor lahir anak doktor? Jarang. Betul? Jarang. Ada bapak guru besar jadi pengetua, dapat anak pun pengetua? Jarang sangat. Sebab biasanya kita ni, random masyarakat kita ni biasalah. Ini yang ada, saya tak kata tak ada, tapi jarang berlaku. Ya, jarang berlaku, tuan-tuan. Sebab nak bagi tahu bahawa manusia ni biasanya dia akan jaga diri dia je. Biasanya lah kita akan jaga. Saya sendiri pun ceramah, tuan-tuan, ni nasib baik. Ada kadang-kadang buat tak tahu je, letih, penat. Tuan-tuan, penat kadang-kadang. Ini kita naluri manusia, tapi Nabi bagi tahu benda ni patut kita jadikan budaya. Benda baik ni patut dijadikan budaya. Kalau melepak kedai mamak boleh bawa anak, kenapa pergi masjid tak boleh bawa anak? Betul? Contoh gitu. Kalau nak pergi Korea, boleh kejut orang rumah, yang cepat, yang bangunlah cepatlah ni, kita nak tinggal pesawat ni lah. Apa semua sekarang apa mengekek gitu, apa semua kan beronang kita pergi Korea kan, betul, apa semua ni apa semua. Yalah. Macam mana usaha kita boleh buat kan? Bang, jom kita pergi cerating lah. Boleh kejut sampai bangun. Tak apa ke? Kenapa bangun pergi semayang tak boleh kejut sampai bangun? Kan? Contoh gitulah. Allah Ta'ala comparekan kita dengan macam itulah keadaan dia. Maka dia solat 2 rakaat, raka'ataini jami'an. 2 rakaat aja, tak banyak. Lepas tu tidurlah balik. 2 rakaat aja. Bangun terbangun je, semayang tahajud, usolli sunatan tahajudi raka'ataini. Allahu Akbar. Dah. Semayang 2 rakaat aja, jangan panjang. 2 je. Lepas tu jomlah kita tidur balik. Maka apa yang dapatnya? Kutiba, Allah tulis kedua-duanya, fil dzakirin Allah wa dzakirat. Golongan ini termasuk dalam golongan orang yang kuat berzikir kepada Allah, walaupun dia buat 2 rakaat. Sebab apa? Bukan sebab lidah dia, bukan sebab 2 rakaat tu, tapi sebab budaya yang dia bawa dalam hidup dia tu akan jadi budaya yang akan diingati, diamalkan oleh generasi dia. Bayangkan kalau dia dah meninggal besok, isteri dia masih bangun malam lagi. Terkenang arwah abah kau dulu. Dulu arwah tu dulu kalau bangun malam macam ni pukul 3 paginya, dia mesti kejut. Teringat ni dah tak do ni, mak dah tak do, bangun dah. Kau doa lah, mana tahu ada abah baru abah. Contohlah kan. Contohlah, jarang. Yang contoh ini saya cakap ni contoh, jarang. Jadi maknanya tuan-tuan nak bagi tahu tu, maknanya orang kenang kita benda baik. Tak adalah kenang benda tak baik. Ni abah kau time-time macam ni ngeteh ni. Ni pukul 3 pagi tak balik lagi. Nasib baik PKP tu lagi. Kalau peronda tu tak hantar dia, tak balik tu. Contoh gitu, ada melampau lah tu kan. Maknanya tahap macam tu dah pelik lah bunyi kan. Jadi maknanya orang kenang kita benda tak elok. Benda tak elok. Bukan kata jahat, benda jahat tak, bukan jahat, tak elok. Tapi orang semua patuh, dia seorang tak patuh kan. Jadi pelik. Jadi maknanya adalah benda baik dalam hidup kita ni yang kita wariskan kepada generasi kita, pembudayaan. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ya, dalam hidup ni kita kata tadi, yang keempat, pilih yang sebelum pun saya sebut, iaitu zikir ni. Jangan kita fikir zikir ni mestilah kalimah yang panjang-panjang. Saya sebelum ni saya dah ajar, minggu lepas saya dah beritahu tuan-tuan, zikir yang ada penjodoh bilangan. Hari ni saya ambil satu je, iaitu zikir yang amat pendek, ringkas saja. Sama ada subhanallah, sama ada alhamdulillah, sama ada Allahu Akbar, dan ataupun istighfar. Tu
Kalau tuan-tuan zikir Ya Latif pun sama macam zikir Allah juga. Sama, sebab Ya Latif ni nama Allah. Baru-baru ni viral dalam Facebook. Dia kata orang yang zikir Allah, Allah tu tak boleh. Hukum dia sesat. Siapalah sesat pula? Habis zikir Ya Latif tu bukan Allah ke? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif tu siapa? Allah. Ibaratnya tuan-tuan sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Betul tak? Sama. Innallaha tis'an wa tis'ina isman. Allah itu 99 namanya. Ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menjaga ke 99 nama ini, dia akan masuk syurga. Jadi kalau tuan-tuan sebut Ya Razzaq, Allah lah juga. Cuma nama dia tuan-tuan sebut lain. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rahim, Ya Karim. Ya, itu dia namanya Allah juga. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah. Itulah dia. Tuan guru kita ni puaslah ngajar benda tu. Tak faham-faham. Bila suruh ngaji pendek-pendek, banyak nak songeh. Ngana, jadi makna tentang astaghfirullah ni pendek je. Lepas semayang. Baru lepas semayang saya kata lepas semayang, Allah zikir subhanallah. Sekejap sangat. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 70 kali. Kalau yang astaghfirullah yang panjang tu ya, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Macam imam kita baca tu, itu takkan ada lah 100 kali tu dah. Takkan ada 70 tu dah. 10 pun belum tentu. 3, 2 boleh lah kan. Maknanya biasa kita punya ranking lah. Biasa. Nak jadi rajin, ambil yang pendek je. Astaghfirullah, 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 ataupun rabbil filli, rabbil filli, rabbil filli, rabbil filli. Benda yang pendek. Pendek. Kisah dia ada tuan-tuan. Kisah dia ada. Tuan-tuan pernah dengar nama seorang ulama besar ataupun seorang imam namanya Hasan Al-Basri? Pernah dengar? Pernah dengar kan? Waktu tak mengizinkan. Pernah dengar dah elok dah tu. Waktu saya sambung cerita tapi waktu tak mengizinkan. Jadi insyaAllah minggu depan lah saya sambung. Apa cerita Hasan Al-Basri ni tentang zikir pendek ni. Zikir pendek ni insyaAllah kita dengar. Apa fadilat dia buat? Dia ni orang yang disegani tuan-tuan kan. Amat-amat ni. Dia kalau cakap jadi je. Kalau dia doa tu jadi. Sebab tu orang gemar jumpa dia. Dia kalau doa ni jadi. Kalau tuan-tuan susah doa dia jadi kayu. Dia maknanya dia ilmu dia hebat. Jadi maknanya tuan-tuan kan, tuan-tuan nak tahu cerita selanjutnya minggu depan datang. Ataupun live. Jadi ada apa-apa soalan setakat ni? Ya. Waalaikumsalam. Empat orang. Mana kalau 5 orang boleh lah. Mengendap pula. Curiga dah syak. Macam satu bilangan kuih. Kalau dia dah letak, terpaksa aku mau ambil. Kata dia. Padahal dia takut orang surau. Padahal dia takut diambil. Tempat orang yang berpakai. Nanti satu. Dia nanti darikan. Darikan macam pagi, amat dia. Ada datang saya, tak ada. Masing-masing. Mengapa dia boleh betul-betul mengatasi takut itu takut. Karena saya mana yang dekat. Saya belum pernah bertahan. Mereka sama ni. Masa itu bukan aman. Dia mengatakan saya teman tua. Berarti saya itu apa yang berubah itu betul. Tapi yang berdalam saya tidak ada tulang itu. Apabila dia bunuh dia, bertindak lagi. Dan macam bintang atau dia lagi. Macam bintang Lagi macam bintang ni bahaya. Macam tapak Sulaiman pula. Okey.
Dia kata apa pandangan Ustaz? Tapi itulah dalam gelap tempat awam kan, dalam masjid kita pun kalau kita duduk dalam gelap ni biasalah. Ini namanya zon, sangkaan. Sangkaan ni ramai orang kata ijtanibu katsiran minaz zon. Jauhkan diri kamu daripada banyak berprasangka, kerana banyak berprasangka itu adalah merupakan satu dosa. Tapi tuan-tuan, itu kebanyakan prasangka. Maknanya ada juga prasangka yang dibolehkan. Ya, prasangka yang dibolehkan macam tadilah. Kita tengok satu ajaran, kita tengok sesuatu zikir yang diamalkan, kita tak tahu, ya, kita jarang dengar, pelik. Dan zikir itu kita rujuk, kita kaji semula. Ini satu kaedah bagaimana kita nak mengelakkan terus berprasangka. Faham? Prasangka ni di mana-mana pun ada, betul tak? Di mana-mana pun ada. Cuma bila terlalu banyak berprasangka ni nanti, bila benda tu tidak dirawat, tidak dicari jalan penyelesaian dia, tidak dikaji dan sebagainya, maka dibimbangi akan mencetuskan lagi banyak permasalahan dalam kehidupan tuan-tuan, terutama sekali dalam bab silaturahim dengan masyarakat tempatan, dengan jiran tetangga dan sebagainya. Tadi tempat awam macam ni, kita kata tadilah, walaupun dalam gelap 4 orang, walaupun apa tu, tapi kita kena ingat bahawa ada mata yang memandang. Orang tak nampak Haji Jaafar kan, tapi Encik Maman dah mengaku dalam gelap tu dia ada. Maknanya mungkin tu salah satu benda yang kadang-kadang boleh menyebabkan benda tu zon itu berlaku. Jadi pada pihak-pihak yang berkenaan tu kena cubalah elakkan diri daripada menyebabkan orang lain berdosa kerana dia. Orang lain berprasangka dan sebagainya kerana dia. Dan zikir-zikir yang tuan-tuan jumpa dalam masyarakat pun, kalau tuan-tuan tengok benda-benda amalan-amalan yang pelik-pelik ni, rujuklah kepada orang-orang yang pakar. Jangan dibiarkan, sebab kalau dibiarkan besok melarat tuan-tuan. Bila dah banyak, besok dah ada bangunan sendiri, dah ada kumpulan sendiri, besok tuan-tuan nak buangnya payah. Masa dia baru nak bertuneh tu, masa tu tuan-tuan kaji, tengok, report, adukan kepada ni. Baru-baru ni ada di belah Lukut lah, tak nak sebut mana tempat, dia mengadu, dia kata dia dah lebih 10 kali mengadu dengan pihak berkuasa tempatan lah. Maksud dia tempatan ni maksudnya sama ada masjid dia, masjid apa semua, tetapi pasangan ini bersekedudukan, tidak ada tindakan, tak ada tindakan. Bahkan saya pula dimarah balik, kata. Bahkan saya pula dimarah balik. Ini berterang-terang, Ustaz, kami ni tahu, rumah kami tak jauh, saya tahu dia bersekedudukan, itu bukan isteri dia. Parah juga kan. Okey, dia kata, habis saya dah malas nak report. Dia kata kalau report pun tak ada apa-apa, Ustaz, dah berapa tahun dah 3 tahun dah orang tu macam tu. Kalau gitu tak apa, bagi tahu saya, dia kata. Bagi tahu saya tuan-tuan, bagi tahu terus. Tak sampai sehari tuan-tuan, tuan tak pasukan terus pergi. Terus pergi, memang sah, dia tidak ada, dia bukan nikah, pasangan muda je. Besok habis madu, besok kena campak lah tu. 3 tahun duduk sama kan, besok habis lah. Itu saya kata tadi, ya, benda-benda macam ni. Kemudian pula 4 hari sudah dalam radio IKIM, tuan baca kan, radio IKIM dalam malam 4 hari sudah bercerita tentang satu fenomena baru sedang melanda negara kita, iaitu di mana mentaliti orang-orang Islam dalam negara kita, terutama generasi muda, mereka dah tak nak kahwin. Mula tak nak kahwin. Bila tanya kenapa tak nak kahwin, saya harta tak cukup. Tapi tak kerja pun, duduk rumah berlengkar je. Tapi kata harta tak cukup. Ya, sampai situ, kalau gitu sampai kiamat pun tak cukup kan. Jadi itu. Yang kedua, kerjaya saya nak pentingkan kerjaya sekarang ni, sampai saya dah boleh kumpul apa semua, dah ada semua gala-galanya, banglo, dah ada kereta mewah dan sebagainya, baru kita kahwin. Jadi kalau gitu, umur 60 tahun baru kahwin tuan-tuan, anak baru kocik macam tu, besok kau meninggal, terbiar gitu, habis. Lama-lama kelamaan tuan-tuan, besok buat rumah prima ke apa nama pun, rumah mesra rakyat ke, tuan-tuan buatlah banyak, secaya rumah ni akan jadi rumah hantu. Sebab apa tuan-tuan, kita ingat rakyat kita besok 3 juta bertambah, rupanya 30 orang. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kahwin pun anak seorang, betul tak? Gaji besar, elok orang kita dulu tuan-tuan, orang kota anak 10 anak 15, baring-baring je tuan-tuan, baring-baring lampu minyak tanah 10 orang tuan-tuan. Lampu chandelier import daripada Romania, Itali tuan-tuan, marmar, bukan main, anak seorang, malu je. Jadi contoh gitulah. Okey, jadi sama-sama lah tuan-tuan, insya-Allah ya. Okeylah, tak ada apa-apa lagi. Tadi saya cukup setakat tu. Aku dah maaf daripada saya terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi